Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa amma ba'. Yang dikasihi penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu di dalam siaran pesan-pesan kebenaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik tuan-tuan, pada kali ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting bagi seorang individu muslim itu, iaitulah berkaitan tentang ikhlas. Kalau kita merujuk perbahasan yang begitu indah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali memulakan dengan menyatakan bahawa asal perkataan ikhlas itu adalah daripada perkataan khalasa. Dengan maksudnya, perkataan khalasa ini pada penggunaan bahasa, pada penggunaan harian, dia bermaksud sesuatu yang suci, sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak dikotori oleh benda-benda asing, tidak dikotori oleh perkara-perkara yang mencemarkan. Apabila dia begitu, maka dinamakan sebagai khalasa. Sebagai contoh, susu yang tidak tercemar daripada darah, daripada debu, daripada kotoran, maka susu itu disebut sebagai susu yang khalas ataupun khalus. Susu yang bening, yang suci, yang tidak tercemar, betul-betul tulen punya susu. Begitu juga kalau kita kata madu yang kalau dia tulen, dia tidak tercemar, dia tidak dimasukkan dengan benda-benda asing, maka madu itu madu yang khalis, madu yang tulen. Begitulah kehidupan kita kalau kita kaitkan perkataan itu dalam kehidupan Islam kita, dalam kehidupan ibadah kita, dalam kehidupan akidah kita. Ia memberi maksud ikhlas itu, kalau kita katakan ibadah yang ikhlas, ibadah yang tidak tercemar dengan perkara-perkara asing, tujuan-tujuan lain selain daripada Allah. Baik, cuma di sini diteliti lagi oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kalau kita mengkaitkan dengan persoalan ibadah, maka ibadah yang ikhlas itu bergantung kepada qasad dan niatnya, tujuan ataupun niatnya. Ibadah yang ikhlas itu dengan maksud satu sahaja sebab ataupun pendorong ibadah itu yang ada di dalam hati. Sebab apa kita kata yang ada di dalam hati? Sebab persoalan ikhlas ini memang letaknya di dalam hati. Jadi kalau nak membentuk hati yang ikhlas, pastikan niatnya, tujuannya, pendorong ibadahnya itu satu sahaja, iaitulah Allah. Jadi tidak ada lain. Kalau ada yang lain datang selain daripada Allah, dia boleh mengotori niat itu, dia boleh mengacau ketulinan niat itu, sehingga kita risau niatnya ataupun keikhlasannya itu tidak mendapat 100% penerimaan daripada Allah, pahala daripada Allah, ataupun barangkali sampai ke tahap 70%, 80% begitu penerimaannya di sisi Allah ibadah itu, kerana terganggu keikhlasannya. Dan yang lebih kita risaukan, kalau keikhlasan begini tidak dirawat, niat begini tidak dirawat, maka dia boleh membawa kepada kecelakaan yang boleh kita rasa takut sangat. Apa dia? Iaitulah ibadahnya itu dilakukan tetapi tidak diterima oleh Allah. Ibadahnya itu dilakukan tetapi pahalanya tidak diberi oleh Allah. Ini rugi tuan-tuan, kita tidak tahu benda ini, melainkan nanti di hadapan Allah. Sebab itu perkara ikhlas ini sangat penting dalam kehidupan kita Muslim untuk kita teliti benar-benar. Baik tuan-tuan, seterusnya Imam Ghazali menyatakan lagi bahawa bagaimana niat ataupun qasad yang ada di dalam hati ini untuk membentuk ikhlas yang terganggu, yang dicemari dengan
perkara-perkara yang selain Allah, yang sepatutnya ada satu saja Allah, tapi ada dua, ada tiga, ada empat. Maka diberikan contoh oleh Imam Ghazali seperti orang yang berpuasa. Dia berpuasa sudah kerana Allah, bahkan niat puasa itu pun lillahi ta'ala, tapi tidak cukup. Lalu kena perhatikan, ada orang yang sudah lillahi ta'ala, tetapi di dalam niat puasanya itu untuk menjadikan tubuh badannya langsing, cantik. Ini terganggu keikhlasan. Ada orang yang berpuasa tetapi untuk cukup bajet, untuk jimat bajet. Hujung-hujung bulan tak ada duit. Nak beli itu ini tak ada. Puasalah. Jaga-jaga. Itu semua mengganggu. Orang yang pergi haji dengan berjalan kaki, dengan tujuan untuk jimat kos katanya. Sudah kerana Allah. Dalam ibadah haji itu banyak niat-niatnya yang kata lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tetapi ada kekotoran-kekotoran yang akan datang. Contoh lagi, bagaimana orang yang belanja. Dia sudah bismillah kerana Allah, tetapi diganggu dengan tujuan yang selain Allah itu, iaitulah untuk mencari sumber pendapatan ataupun untuk senang kerja nanti. Ini semua perkara-perkara yang mengganggu, sehingga Imam Ghazali kata al-ikhlas wa didduhu, ikhlas dan lawannya itu akan sentiasa ada di dalam hati. Tinggal lagi kita perlu faham bagaimana untuk merawatnya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, orang yang betul-betul ikhlas maka dipanggil sebagai mukhlis. Baik. Lawan kepada ikhlas, Imam Ghazali kata adalah syirik. Maka orang yang melakukan syirik itu dipanggil musyrik. Syirik ini apa? Dia menduakan Allah kan. Kalau Allah itu satu-satunya yang maha memberi rezeki, kita cuba meyakini ada lagi yang maha memberi rezeki. Menduakan Allah dalam persoalan rezeki. Kalau Allah itu satu-satunya yang kita harapkan, Allahus Samad, tetapi kita meyakini ada lagi orang yang boleh kita harapkan, makhluk yang boleh kita harapkan, kita menduakan Allah dalam persoalan As-Samad. Begitu juga tuan-tuan bagaimana hubungan antara ikhlas dengan syirik ini kita takut benar. Tidaklah sehingga kalau dalam bab ini, kalau dia sudah kerana Allah, pertama, kemudian ada niat lain, 2, 3, 4, tidaklah sampai dengan maksud dia musyrik akidah begitu, tidak. Tinggal lagi Imam Ghazali di dalam bab ini, orang yang niat kerana Allah tetapi ada lagi niat lain selain Allah, tidak satu saja, maka digelar sebagai musyrik juga. Bukan musyrik yang akidah. Tapi dengan makna yang begitu mudah, riak itu kan juga diiktibarkan sebagai syirik, kan? Tetapi bukan syirik yang besar begitu sehingga murtad. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, itu bagaimana contoh-contoh. Baik tuan-tuan, lagi contoh-contoh bagaimana satu niat yang tidak hanya satu sahaja Allah tujuannya, pendorong ibadahnya, tetapi ada masuk lain. Ini yang mengganggu keikhlasan. Contoh lain, Imam Ghazali kata bagaimana orang yang bersedekah sudah kerana Allah mula-mula tapi diganggu. Ini kerja syaitan tuan-tuan, untuk memasukkan tujuan selain Allah yang ada dalam diri kita apabila kita melakukan ibadah. Tadi sedekah bukan saja dia kerana Allah, tapi datang satu bisikan yang jahat ini, iaitulah dia sedekah kerana dia rimas dengan permintaan, minta-minta daripada pengemis. Dia rimas dengan semua tu, nak elak semua tu dibagi supaya pengemis tu bersurai. Ini kita sangat risau. Kalau dalam keadaan begini, sebenarnya ikhlas itu sangat perlu diteliti. Ikhlas itu sangat sukar sebenarnya. Bahkan manusia di luar yang melihat sesiapa pun tidak tahu keikhlasan seseorang itu. Bahkan dia pun tidak tahu bagaimana sebenar-benar keikhlasan ibadahnya, melainkan Allah sahaja yang tahu. Melainkan nanti di hadapan Allah pada ketika saat perhitungan, barulah
dia tahu bagaimana. Baik tuan-tuan muslimin muslimat. Baik. Sekarang macam mana kita nak merawat niat yang diganggu dengan perkara-perkara asing, perkara-perkara yang mengotorkan selain daripada kerana Allah tadi. Disebut di dalam perbahasannya bahawa kita perlu pertama mentajdid niat, tajdidun niyah, memperbaharui niat kita. Seringkali kita mengulang-ulang niat kita. Ulang di sini bukan sampai jenis orang yang ulang-ulang niat dalam solat itu yang dalam keadaan dia tidak yakin, yang dalam keadaan was-was, bukan itu. Ulang niat di sini dengan maksud dia fokus niat dia itu kerana Allah sahaja. Pada ketika dia merasakan bahawa ada sesuatu yang meresahkan, kompas Allahnya sudah lari sedikit, dia kembali semula Allah. Ini tajdid niat. Ramai kan bagaimana banyak kisah tentang orang-orang yang ikhlas ni, bagaimana dia memulakan semula perjalanannya, sesudah dia keluar kemudian dia pasang niat semula, kerana apabila dia keluar kali pertama dia merasakan tak ikhlas, patah balik untuk memulakan perjalanan. Maka itu di antara contoh ikhlas ataupun tajdid dunia. Dia patah balik, dia pasang balik niat. Kebetulan barangkali jarak dia tak jauh yang dia dah pergi tu. Kalau dah jauh tak payah patah balik. Dalam keadaan dia sudah berjalan jauh tu, kita sudah berjalan jauh, niatkan saja semula kerana Allah. Pelajar ketika dia di airport nak pergi ke Mesir, ke Jordan, ke Madinah belajar, pasang niat betul-betul kerana Allah. Sudah naik atas kapal terbang, kadang-kadang terganggu niatnya itu, pasang balik niat kerana Allah. Sudah turun di tempat belajar Mesir, Madinah, Jordan, kadang-kadang terganggu, pasang balik niat kerana Allah. Bahkan sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun di sana, terganggu lagi dia punya niat, tujuan asal, maka dia tajdid niat. Dia fokuskan niatnya kerana Allah. Dia menyedari semula tujuan utamanya Allah. Baik. Yang kedua, bagaimana untuk mengatasi masalah niat yang dicemari dengan perkara-perkara selain daripada Allah tadi? Banyakkan berzikir. Berzikir yang khusus di dalam bab ini iaitulah kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Di situ benar-benar kalimah ini, kalimah zikir ini, orang panggil zikir tahlil, betul-betul fokus untuk menghadap Allah sahaja seorang. Pada dalam bab ibadah, pada dalam bab yang disembah Allah sahaja, pada dalam bab mengharap Allah sahaja, pada dalam bab tujuan hanya Allah sahaja, pada dalam bab lain-lain Allah. Kita menafikan yang lain, la ilaha illallah, la tiada illallah melainkan Allah. Ini dalam hadis kata jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan zikir la ilaha illallah. Tuan-tuan, sebab itu zikir ini dinamakan zikir ikhlas, kalimatul ikhlas, kalimah ikhlas. Jadi tidak hairan, la ilaha illallah, kandungannya itu sudah memberikan kita fokus Allah sahaja dalam nurani kita, dalam kehidupan kita. La ilaha illallah. Dan zikir-zikir yang lain, tetapi yang khusus tadi la ilaha illallah. La ilaha illallah juga dinamakan sebagai kalimah tauhid. Apa maksud tauhid? Dia mengesakan Allah, mensatukan Allah. Tidakkah di dalam niat itu disuruh untuk satu sahaja dalam ni, jangan ada dua. Di sinilah tuan-tuan muslimin muslimat, kita satukan hati kita, niat kita, kita perbaharui, kukuhkan niat kita dengan kalimah tauhid ini, la ilaha illallah. Baik. Okey tuan-tuan, sekarang yang keempat, yang keempat bagaimana nak menyelesaikan masalah tadi. Yang keempat, kalau dalam niat itu ada sudah Allah tetapi ada yang mengganggu lain tu, yang bukan kerana Allah, maka dikatakan kita kembalikan niat yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu ke dalam yang pertama, ke dalam
Yang pertama tadi adalah Allah. Kita ingat satu ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Kalau kamu berbantah-bantah dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam niat kita ini macam-macam ada. 3, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang pertama tadi sudah kerana Allah. Tapi 2, 3, 4, 5 tu mengacau. Jadi dikatakan 2, 3, 4, 5 ataupun lebih. Kita masukkan semula ke dalam yang pertama bagaimana? Contoh tadi puasa dia sudah nak kerana Allah. Tetapi niat yang lain yang mengacau dia nak slim. Pada ketika ini kita kena cepat-cepat rawat. Nak masukkan dia yang pertama. Kalau kita tak cepat rawat, nanti yang pertama ni jadi malam. Yang Allah ni jadi malam, jadi tak nampak. Akhirnya nanti habis. Masuk 2, masuk 3, masuk 4, yang Allah ni dah tak nampak. Jadi kita nak cepat-cepat rawat. Maka dia puasa kerana nak slim tadi, dia pun fikir, dia fokus balik bahawa slim itu adalah kesihatan. Dan kesihatan itu dituntut oleh Allah. Maka pada ketika ini tengok, dia puasa nak slim, dia puasa nak sihat. Tidakkah sihat ini pun kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana tuntutan Allah, masukkan. Kaitkan dengan yang pertama, selesai masalah. Masalah nak slim ni kadang nak tujuan ditegur cantik oleh makhluk. Ada masalah. Yang kedua tadi, yang contoh lain. Kalau dia belajar sudah kerana Allah, sebab cikgu sentiasa ingatkan. Kemudian ada muncul yang kedua, kerana nak dapat jawatan besar, kerana nak cari rezeki. Dia fokuskan balik bahawa jawatan besar ataupun kerjaya ataupun rezeki itu semua dalam bab mencari nafkah. Tidakkah Allah memerintahkan kita untuk mencari nafkah? Wajib untuk keluarga, untuk mak ayah, untuk keluarga kita. Wajib. Nampak tak kita masukkan dia ini semua? Mencari nafkah, duit itu perintah Allah. Masukkan kepada yang pertama. Selagi tak boleh masuk kepada yang pertama, tu ada masalah, buang. Selagi boleh masuk, tak ada masalah. Selamat niat kita. Walaupun banyak, tapi semua tujuannya tadi kerana Allah. Semua tujuannya tadi diperintahkan oleh Allah. Nampak bagaimana nak menyelesaikan masalah apabila hati kita ini niatnya ada lebih selain Allah. Imam Ghazali menekankan perbahasan bahawa niat yang ada di dalam hati selain daripada Allah, ikhlasnya terganggu. Niat yang betul-betul ikhlas adalah di dalam hatinya itu satu saja, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada 2, tidak ada 3. Kalau ada 2, 3 dan seterusnya, kita tahu macam mana nak rawat tadi. Okey tuan-tuan, itu sahaja untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.